Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan paling luar biasa untuk Muhyiddin dan Parti Bersatu, juga Perikatan Nasional. Pemimpin UMNO mendakwa Bersatu bakal bungkus pada PRN Sabah. Saudara-saudara sekalian, PRN Sabah dijangka akan berlangsung bila-bila waktu. Ada yang kata mungkin bubar hujung tahun ini, atau awal tahun depan, atau pertengahan tahun depan. Tapi yang pastinya ianya akan berlangsung pada tahun hadapan. Sekarang sudah mula masuk di kawasan-kawasan luar bandar maupun bandar, terutamanya di luar bandar. Orang-orang Sabah seringkali mengkritik, mengecam dan menyindir ahli-ahli parlimen maupun ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang seringkali muncul pada waktu kempen saja. Sekarang ini tular di Facebook mengatakan setiap kali muncul kereta-kereta mewah, kereta-kereta besar 4x4 yang besar-besar macam Ninja King, macam tu Land Cruiser, apa tandanya? Tandanya PRN, pilihan raya, semakin mendatang, semakin hampir. Tapi itu lain ceritalah. Apa pula pendapat Anda? Di tempat Anda bagaimana? Adakah kereta-kereta mewah, besar, tinggi, 4x4 akan mula bermunculan apabila pilihan raya semakin hampir? Kereta-kereta mewah itu hanya muncul selepas atau sebelum pilihan raya. Selepas itu tak muncul-muncul lagi, kata netizen. Biasalah kan, ada juga netizen yang marah. Mereka kata, waktu kempen kalau boleh, calon-calon itu, kalau boleh, dia akan tidur sekali sebantal dengan para pengundi supaya mau mengambil hati pengundi, memenangi hati pengundi. Itu masa kempen. Tapi selepas kempen, entah kemana pula. Itulah yang selalu menjadi kemarahan para pengundi. Tapi kali ini lain pula ceritanya apabila pemimpin UMNO mendakwa Bersatu bakal bungkus pada PRN Sabah. Puan Zarkasi berkata, Bersatu akan menghadapi keputusan berkenan jika tidak dapat rakan strategik baharu di negeri itu. Seorang pemimpin UMNO mendakwa, Bersatu akan bungkus pada PRN Sabah tahun depan kerana kebergantungannya kepada pelarian politik dan sukar mencari poster boy. Ahli Majlis Kerja Tertinggi Puan Zarkasi berkata, Bersatu satu-satunya parti bermula dengan adun lompat dan mendapat YB percuma yang disifatkannya sebagai pelarian. Beliau merujuk penyertaan wakil rakyat UMNO selepas PRU 14 di seluruh negara termasuk Sabah. Menurutnya, kesemuanya kini menyertai gabungan rakyat Sabah GRS menyebabkan parti pimpinan Muhyiddin Yassin terkontang-kanting di Sabah. Berbanding di Semenanjung, di Sabah, PAS tidak kuat untuk melindungi Bersatu. Kecuali Bersatu dapat rakan strategik baharu. Dijangka Bersatu akan bungkus di PRN Sabah kali ini. Sebab itu jangan bergantung dengan pelarian, katanya dalam satu kenyataan. Awal bulan ini, Muhyiddin yang juga pengerusi PN berkata, komponen itu akan menyertai PRN Sabah yang menawarkan 73 kerusi Dewan Undangan Negeri. Beliau dipetik berkata, Perikatan Nasional akan menjadikan Perjanjian Malaysia MA 63 1963 sebagai induk manifesto gabungan itu pada pilihan raya tersebut. Namun demikian, kata netizen, nak mahu guna Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 itu sudah terlambat, kata mereka, kerana parti-parti tempatan di Sabah sudah mula memperjuangkan isu ini. Dan Parti Bersatu seperti yang diketahui bukanlah parti tempatan. Sentimen parti lokal yang kuat melanda Sabah sekarang ini dijangka akan menjadi cabaran kepada parti-parti yang berakar umbi dari Semenanjung Malaysia seperti Parti PKR, Parti UMNO, Parti DAP, Parti MIC, MCA, dan beberapa parti yang lain yang asalnya daripada Tanah Melayu, termasuklah Parti Bersatu. Namun demikian, apa yang didedahkan oleh Puan Zarkasi ini memang ada kebenarannya. Bersatu mungkin bakal bungkus pada PRN Sabah jika mereka tidak mendapat rakan strategik baharu di negeri itu. Perkara itu karena pertama sekali PAS tidak kuat di Sabah. Bahkan PAS ditolak di Sabah.
maka dengan itu tiada yang dapat melindungi Parti Bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Tun Mahathir bersuara berkait dengan RCI Batu Putih. Mahathir mendedahkan perkara yang luar biasa, pelik dan ajaib. Mahathir kata dia berpersoalkan tentang beberapa muka surat yang hilang daripada laporan RCI tersebut. Mahathir persoal 47 muka surat dipadam dalam laporan RCI Batu Putih. Yang menghairankan, macam mana Mahathir boleh tahu ada 47 muka surat dipadam? Siapa yang beritahu beliau ada 47 muka surat dipadam ini? Dan ialah kita pun tertanya-tanya juga, kalau betullah ada yang dipadam, siapa yang memadam dan kenapa yang dipadam? Tapi yang paling penting, dari mana Mahathir tahu perkara itulah kan? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mempersoal ketelusan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang didakwanya menyembunyikan 47 muka surat laporan berkaitan Pulau Batu Putih. Mahathir menyifatkan terdapat kecacatan dalam laporan RCI berhubung siasatan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang kini didedahkan kepada orang ramai. Laporan RCI ini telah diklasifikasikan. Dulu rahsia, sekarang terbuka. Siapa yang bersetuju untuk ia dibuka? Kata Mahathir. Kalau telah dibuka dan bukan lagi rahsia, mengapa kerajaan bantah permohonan-permohonan saya di mahkamah untuk adakan RCI secara terbuka? Laporan RCI ini dibahaskan, tetapi bagaimana hendak bahas sekiranya 42 muka surat daripada 217 dipadam. Soalnya dalam sidang media di Putrajaya hari ini. Pada 5 Disember lalu, RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan mengesorkan siasatan jenayah boleh dimulakan terhadap Mahathir. Dalam laporan yang diklasifikasikan di Parlimen, RCI menuduh Mahathir menipu kabinet pada tahun 2018 untuk menarik semula semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang menganugerahkan kedaulatan Batu Putih kepada Singapura. Menurut RCI, Mahathir membuat keputusan sepihak untuk menghentikan semakan tersebut tanpa persetujuan kabinet dan hanya memberi taklimat kepada mereka tentang sebab dia berbuat demikian. Saudara, apa pula komen Anda untuk isu kali ini? Adakah benar ada yang dipadam? Atau Mahathir hanya mendengar hearsay? Entahlah, kita pun tak tahu benar atau tidak. Semoga yang benar dapat ditegakkan, yang salah dapat dihapuskan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.